Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina binti Muhammad Asman, nombor metrik 2201332, ingin menyempurnakan tugasan falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Selaras falsafah pendidikan kebangsaan, terdapat beberapa elemen penting yang menjadi hala tuju dalam sistem pendidikan Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk membaca falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sumber Akta Pendidikan 1996 atau dikenali Akta 550. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan tadi, terdapat beberapa elemen penting yang menjadi hala tuju dalam sistem pendidikan Malaysia. Namun, ingin saya rungkaikan 5 elemen penting yang menjadi hala tuju. Pertama, pendidikan suatu usaha yang berterusan. Seperti yang kita sedia maklum bahawa usaha berterusan itu membawa maksud pendidikan sepanjang hayat yang bermula sejak anak-anak masih kecil sehingga tamatnya zaman pembelajaran mereka. Namun, pembelajaran mereka tidak hanya berhenti di situ sahaja. Mereka perlu menambah nilai pengetahuan dan prestasi untuk kemajuan diri dari semasa ke semasa. Elemen seperti kita tahu, terdapat dua sistem pendidikan iaitu pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal. Pendidikan formal itu merujuk kepada pendidikan yang mempunyai sukatan pelajaran, kelas atau sekolah dan juga ujian, kuis dan sebagainya. Kebiasaannya pendidikan ini bermula seawal usia 5 sehingga ke 17 tahun. Manakala pendidikan tidak formal pula iaitu bermula dari rumah yang bermaksud seseorang bayi ataupun kanak-kanak itu tidak mempunyai sukatan pelajaran dan mereka hanya terdedah kepada psikomotor. Aktiviti psikomotor yang sebagai contohnya kanak-kanak yang diajar berjalan, makan dan juga berlari, bercakap. Yalah, tak adanya kanak-kanak lepas dia lahir tu dia boleh berlari, dia boleh bercakap dengan lancar, dia mesti diajar. Seterusnya, pendidikan ini tidak hanya terhenti setakat zaman universiti, maka ia perlu berterusan sehingga sepanjang hayat. Kedua, perkembangan potensi individu. Seperti yang kita sedia maklum, setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan juga bakat yang tersendiri dalam diri dan juga dalam kehidupannya. Jadi, bakat tersebut boleh diperkembangkan menerusi aktiviti sosial. Contohnya di sekolah, terdapat banyak aktiviti co-curriculum yang telah diwujudkan. Contohnya seperti kita ada unit beruniform, kita ada kelab dan sukan, kita ada sukan, kita ada pakaian seragam. Okey, saya ulang sekali lagi. Pelibatan pelajar boleh diperlihatkan dalam aktiviti persatuan, kelab, pakaian seragam dan juga sukan. Dalam aktiviti ini, pelajar akan melakukan sesuatu aktiviti secara berkumpulan yang memerlukan kemahiran yang pelbagai. Contohnya, jika kita berada dalam satu kelab atau persatuan, sudah tentu kita memerlukan sifat kepimpinan dan juga kemahiran bercakap. Tak semua mampu bercakap di khalayak ramai. Namun, elemen tersebut kita boleh perkembangkan ataupun kita gilap dengan praktikan dalam kehidupan seharian supaya kita boleh bercakap dengan yakin di khalayak ramai. Yang seterusnya, yang ketiga, kepercayaan kepada Tuhan.
Kepercayaan kepada Tuhan ini merupakan satu elemen yang sangat penting dalam pembentukan identiti negara Malaysia. Pihak kerajaan telah membentuk rukun negara dengan meletakkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan pada tempat yang pertama. Ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini kepada seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Justru prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini akan mewujudkan satu masyarakat yang seimbang dan harmonis. Sebagai contohnya, mata pelajaran pendidikan Islam diwajibkan kepada semua pelajar Islam. Manakala pendidikan moral hendaklah diberikan kepada pelajar bukan Islam. Begitu juga kita pun orang Islam juga boleh juga mempelajari pendidikan moral. Malah di aktiviti di sekolah juga seperti sekolah mengadakan program solat hajat sebelum peperiksaan awam. Contoh seperti PT3, SPM, STPM. Pihak sekolah akan mengadakan solat hajat. Jadi dekat situ kita akan memohon kepada Tuhan supaya perkenankan hajat dan impian kita. Yang keempatnya, berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan ini ialah semua masyarakat kat dunia ni kena ada knowledge. Perlu ada pengetahuan. Iaitu bagaimana kita nak ada pengetahuan tu? Kita kena memiliki sikap suka membaca, cintakan ilmu pengetahuan untuk manfaat diri dan juga orang ramai. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang sentiasa berusaha untuk menambah ilmu dari semasa ke semasa. Bila dia dah dapat ilmu, dia akan sebarkan pula kepada orang lain. Secara realiti, dalam konteks hari ini, kita sedia maklum, tak semua masyarakat yang celik membaca. Maknanya, ada setengah individu itu buta huruf. Kadar buta huruf pada generasi sekarang juga semakin meninggi. Hal ini amat membimbangkan para pendidik dan semua pihak. Kalau kita fikirkan semula, tidak akan wujud golongan pelajar yang tidak pandai membaca pada abad yang ke-21 ini. Hal ini boleh membantutkan perancangan negara dalam mencapai negara maju. Jadi, kita perlu cakna dalam perkembangan isu semasa pendidikan di samping menambah pengetahuan bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang kelimanya, berakhlak mulia. Masyarakat yang berakhlak mulia ialah masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai sasiah yang baik dalam diri dan jiwa mereka. Sepertinya bersopan santun, tolong menolong, bekerjasama, bertolak ansur dalam sesuatu tindakan dan juga bertanggungjawab. Unsur ini merupakan perkara utama yang dituntut agar rakyat Malaysia mampu untuk berfikir, bertindak, menilai sesuatu antara baik dengan buruk. Kesemua nilai murni ini sangat penting untuk diterapkan kepada rakyat Malaysia sejak mereka di peringkat kanak-kanak atau di peringkat sekolah lagi. Jadinya, guru yang berkualiti juga terdiri daripada mereka yang mempunyai sasiah tingkah laku yang terpuji supaya mereka boleh menjadi role model kepada pelajar dan juga masyarakat sekelilingnya. Yelah, kalau kita tahu masyarakat dekat luar bila nampak seseorang itu berprofession sebagai guru, sudah tentu dia akan panggil, "Oh, Cikgu Amalina. Oh, Cikgu Amalina tu baik orangnya. Cikgu Amalina lah yang mengajar anak saya. Bijak sudah anak saya sekarang." Okey, begitulah kita kena menunjukkan contoh tauladan sasiah yang baik terhadap diri kita, murid-murid dan juga rakyat sejagat, masyarakat sejagat. Jadinya, kesimpulan, elemen-elemen ini penting bagi melahirkan model insan yang seimbang dan harmonis berlandaskan kepada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani supaya dapat menghasilkan individu yang bermoral serta dapat berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.